A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ditemukan lagi bagi meneruskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tetapi hari ini saya akan bawakan sambungan daripada khutbah yang dibaca pada hari semalam tentang ahlan ya Ramadan yang kita sama-sama dengar dalam khutbah Jumaat semalam. Kenapa saya nak bawakan perkara ini? Kerana perkara ini perlu kita ambil berat, sementara Allah Subhanahu wa taala meminjamkan ke atas kita, kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada riwayat At-Tabrani menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan dalam doa dia ketika mana memasuki bulan Ramadan, bermaksud tiba sahaja malam nanti, maka kita kena bacalah doa ni, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu li mutaqabbala. Jadi ini di antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita supaya kita baca sama-sama. Jadi bolehlah ibu-ibu, ayah-ayah sama-sama ikut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa sallimhu li mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan, serahkanlah Ramadan kepadaku dan ambillah ia daripadaku dengan Engkau menerima amalanku. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini di antara doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramadan yang akan datang tidak beberapa jam saja lagi, bermula daripada terbenamnya matahari, maka akan muncullah Ramadan. Bila waktunya? Ialah pada waktu
maghrib. Jadi bacalah doa ni, insya-Allah. Allah berikan kelebihan dalam bulan Ramadan tak sama dengan kelebihan daripada bulan-bulan yang lain. Dan Ramadan ini seperti mana yang dinyatakan dalam khutbah semalam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan oleh Allah taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu ini berpuasa seperti mana umat-umat terdahulu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah bagi tahu. Jadi ini kewajiban ke atas kita berpuasa. Allah bagi tahu umat dahulu pun berpuasa. Puasa terbaik adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Seharian daripada Isnin hingga ke Ahad, Nabi Daud alaihissalam menyelang-nyelikan puasa dia. Sehari puasa, sehari tak puasa. Begitulah puasa yang terbaik di kalangan hamba dia, iaitu puasa Nabi Daud alaihissalam. Nabi Musa pun berpuasa dan beberapa nabi-nabi terdahulu pun berpuasa. Nabi SAW sebelum turunnya kefarduan puasa bulan Ramadan, maka Nabi SAW pun berpuasa. Tapi puasa Nabi SAW ialah pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Dan Nabi SAW berpuasa, iaitu puasa Nabi SAW pada Yaumul Bid, iaitu pada hari-hari putih pertengahan setiap bulan Islam, iaitu 13, 14, 15. Itu puasa sunnah, puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa, yang Nabi juga tak tinggalkan, iaitu puasa pada Yaumul Ashura, iaitu puasa Ashura. Jadi umat-umat terdahulu pun puasa. Maksudnya di kalangan orang-orang Yahudi pun berpuasa. Orang Yahudi dia berpuasa ialah pada 10 Ashura. Dan Nabi SAW menerima wahyu kefarduan puasa, iaitu pada 2 Hijrah. Kefarduan ni, puasa ni sewaktu Nabi berada di Madinah. Masa di Mekah tak ada kewajipan puasa. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah. Umat Islam masa hidup di sana tidak diwajibkan puasa. Jadi mereka tak berpuasa Ramadan sebab belum datangnya wahyu Allah Ta'ala. Tapi selepas Nabi berada di Madinah, tahun yang kedua turun wahyu daripada Allah Ta'ala yang saya bacakan tadi, maka Nabi SAW pun berpuasa. Begitu juga dengan solat. Pada bulan lepas saya terangkan tentang solat. Nabi SAW tahun pertama kenabian, Nabi SAW tidak memfardukan ke atas umat Islam waktu itu menunaikan solat 5 waktu. Tahun kedua pun tidak. Sampailah orang-orang Islam ini duduk di bumi Mekah selepas kenabian sampai tahun ke-12. Sampai tahun ke-12 kenabian, barulah kefarduan solat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama dengan umat Nabi Muhammad SAW, iaitu di kalangan sahabat-sahabat.
selepas peristiwa Isra Mi'raj. Barulah solat 5 waktu. Tapi diancam oleh orang-orang kafir. Sampailah Nabi berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah diperlekikan, dicaci, dihina, diajukkan, diejekkan oleh orang-orang Yahudi. Sebab Nabi SAW dia menunaikan solat berkiblatkan kepada Baitul Muqaddis, Masjidil Aqsa. Di Baitul Muqaddis ada satu masjid namanya Masjidil Aqsa. Waktu Nabi dimi'rajkan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi kat situ kiblat dia. Nabi SAW berkiblatkan di situ. Jadi orang-orang Yahudi kata Muhammad ini SAW mengikut daripada pengibadatan kita. Jadi Nabi SAW hati dia ini meminta kepada Allah Ta'ala setiap hari. Sampai di Madinah waktu penghijrahan, setiap hari Nabi minta dalam hati dia berkehendak supaya kiblat ini dihadapkan ke Kaabah. Sampailah tahun kedua Allah turunkan ayat Al-Quran daripada juzuk 2. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Waktu itulah Nabi SAW dalam solat dia berpaling daripada Baitul Muqaddis ini, tempat sujud kiblat pertama Nabi SAW, lalu dia memalingkan badan dia ni pusing ke arah Kaabah. Dan inilah satu peninggalan sejarah sampai sekarang. Sesiapa yang pergi ke Madinah, dia akan melawat satu tempat, nama dia ialah Masjid Kiblatain, masjid yang mempunyai 2 kiblat. Dan kalau seandainya kita ke sana, maka kita sembahyang mengarah kiblat kita ke Kaabah. Dan dia tak runtuhkan, sebagai peringatan bagi kita, nostalgia Nabi SAW sewaktu perubahan kiblat daripada Baitul Muqaddis, iaitu di Masjidil Aqsa ke arah Kaabah. Orang-orang Yahudi tetap juga mengejek selepas perubahan daripada kiblat itu. Allah Ta'ala datangkan wahyu yang kedua. Bila wahyu yang kedua ni Allah turunkan tentang puasa. Orang Yahudi pun perlekikan. Dia kata Nabi Muhammad SAW ini telah mengikut ajaran kita, sebab mereka pun berpuasa pada 10 Ashura. Orang Yahudi kata kita dah buat daripada dulu dah. Sekarang nak apa? Rasa kesyukuran. Nabi Musa AS ini terselamat daripada dibunuh oleh Fir'aun. Jadi orang Yahudi kata sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ni ikut ajaran kita. Lalu Allah turunkan satu ayat daripada suratul Baqarah juga, cerita tentang berpuasa. Akhirnya inilah keistimewaan Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ini berpuasa penuh dalam bulan Ramadan, yang disebut dengan Nabi ialah Al-Mubarak, iaitu dengan keberkatan Ramadan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, perhatikan betul-betul, dengar betul-betul apa yang ada dalam Ramadan Al-Mubarak. Sebab satu ketika Nabi SAW ingin berkhutbah, menaiki mimbar. Nabi menaiki tangga pertama, Nabi menyebut amin. Tangga kedua, Nabi menyebut amin. Tangga ketiga, Nabi menyebut amin. Sehingga kan waktu itu selepas khutbah habis selesai, sahabat-sahabat menghampiri Rasulullah SAW, bertanyakan, ya Rasulullah, apa yang kamu katakan sewaktu menaiki tangga
dengan kalimah amin. Sahabat-sahabat nak tahu kenapa sebelum ni tak ada pun Nabi menyebut amin, tapi yang ini disebut amin. Nabi SAW menyatakan bahawa sesungguhnya sewaktu aku menaiki tangga, pada mata tangga yang pertama, Jibril dah datang kepadaku. Jibril datang waktu itu, Nabi SAW nampak. Jadi yang lain sahabat-sahabat tak nampak. Allah bukakan kepada Nabi SAW, nampak Jibril datang. Lalu Jibril mengangkatkan doa. Rupanya Jibril angkatkan doa. Doa yang pertama yang disebut oleh Jibril, dia kata cilakalah. Cilakalah di kalangan manusia yang apabila ada ibu dan ayah dia, lalu dia mengabaikan kepada kedua ibu bapa dia. Nabi SAW menyambut dengan kalimah amin. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati Allah Ta'ala serta anak-anak, sesungguhnya kita ada ibu, kita ada ayah. Jangan sampai kita ini mengabaikan kedua ibu ayah kita. Yang kita rasa kenikmatan dunia kita kecapi dalam keadaan kebahagiaan gembira, tapi ibu ayah kita biarkan. Kita makan dalam keadaan keenakan dengan santapan yang kita rasa, tapi ibu ayah kita tak ambil tahu pun apa yang dia makan di rumah. Dan kita tak ambil tahu pun dalam keadaan ibu ayah kita ni adakah sihat ke tidak. Maka sesiapa yang ada ibu, ada ayah, ambillah peluang waktu ini kita bertanyakan khabar. Jangan kita tinggalkan dia keseorangan, tanpa berita, tanpa apa-apa pun daripada yang kita perlu tahu terhadap ibu dan ayah kita. Sebab Allah akan letakkan satu keredaan bagi kita apabila kita masuk dalam syurga. Itu yang paling tinggi sekali. Sehingga kan manusia duduk dalam syurga, Allah kata aku nak berikan sesuatu. Apa kata ahli syurga? Ya Allah, kau dah berikan kepada kami ni satu nikmat yang tak ada nilainya. Dan kalau nak diberikan lagi pun rasanya tak ada dapat lawan nikmat yang kami rasai. Tapi Allah kata aku tetap nak beri kepada kamu. Akhirnya manusia pun menanti, dalam syurga ni menanti apa yang Allah nak bagi lagi. Sebab rasa kenikmatan tu dah dirasai sepenuhnya. Maka Allah menyatakan bahawa aku nak berikan kepada kamu, iaitu keredaanku. Subhanallah. Barulah manusia tahu bahawasanya keredaan itu martabat dia terlalu tinggi sangat. Oleh yang demikian, Allah meredai di kalangan hamba-hamba dia di dalam syurga sekiranya ibu dan ayah dia reda. Sebab tu kalau ada ibu dan ayah, kita kena pelihara dia, jaga dia. Sebab Nabi menyatakan redha Allah, redha walidain. Allah redha kamu kiranya ibu dan ayah kamu meredai kamu. Nabi SAW lalu berkata lagi, sesungguhnya bila mata tangga yang kedua naiknya Nabi SAW, Jibril pun mengangkatkan doa lagi. Dia kata apa? Cilakalah. Cilakalah di kalangan manusia apabila mendengar namaku, iaitu nama Nabi. Jibril kata nama Nabi Muhammad SAW, lalu dia tidak menyambut dengan pujian sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita dengar sebut sahaja Nabi, kita sambut. Bila disebut Rasulullah, kita sambut. Bila disebut dengan Nabi Muhammad, kita sambut sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak menyambutnya, Jibril yang menyatakan dalam doa itu, cilakalah di kalangan hamba-hamba manusia ini bila disebut dengan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dia tidak menyambut dengan salawat.
Yang ketiga inilah kita kena perhatikan betul-betul yang dinyatakan oleh Jibril bila naik tangga mata yang ketiga. Jibril kata cilakalah di kalangan manusia apabila sampai kepada bulan Ramadan al-Mubarak, maka Ramadan ini pergi meninggalkannya tanpa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Ramadan kita tempuh, tapi sampailah berhari raya Allah tidak memberikan keampunan kepada kita. Jadi oleh yang demikian kita kena mengharap sungguh-sungguh. Sebab itulah kita bacakan di antara doa tadi itu apabila nanti sampai pada Ramadan, mudah-mudahan Allah terima amalan-amalan kita. Kalau seandainya kita ini tak mahu ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Ramadan sampai pada dia, waktu itu sebenarnya Allah Taala bukakan semua pintu-pintu hijab doa kita ni terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada tapisan daripada para malaikat. Kita terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ramadan al-Mubarak. Sebab tu sampai Ramadan al-Mubarak kita jangan putus-putus doa minta pada Allah taala. Semalam khutbah dia bagi tahu kan, khusus dalam bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'afu anna ya karim. Tadi Tok Imam tak baca pun. Memanglah Tok Imam tak baca sebab belum masuk Ramadan. Ini doa khusus Nabi ajar dalam bulan Ramadan aja. Jadi kalau malam ni Tok Imam tak baca, pesankan dengan Tok Imam, Allahumma innaka afun karim. Sebenarnya Tok Imam ni memang dah tahu dah, dia dah set dah. Sampai saja Ramadan, doa tu dia akan baca. Sebab selepas salam yang kedua dalam tarawih, selalu orang angkatkan tangan kan. Apa yang dibaca oleh imam, itulah doa dia, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'afu anna. Kita minta kemaafan, kita minta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali saya katakan bahawa Allah tak hairan kita ini banyak buat salah. Allah tak hairan kita ini banyak buat dosa, tapi Allah hairan kenapalah kamu ini dalam keadaan buat dosa, tapi kamu tak minta ampun, tak minta maaf pun dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah pengampunan kita memang mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah ni memang menanti sangat keampunan daripada hamba-hamba dia. Kegembiraan Allah tak terkata bila kita ini minta ampun pada Allah Ta'ala. Sebelum ni kita dah baca satu hadis kan, macam mana dalam keadaan orang ini minta ampun pada Allah Ta'ala. Seumpama macam orang yang berdagang menaiki seekor unta, lalu dia berehat dengan makanan ni semua ada di unta dia. Tiba-tiba unta yang dibawa, yang dia tunggangi ini, dia ikat dan terlepas. Unta ini terus lari, dan kita ini berada di padang pasir yang tiada nampak penghujungnya. Tak ada nampak penghujung dia. Sana tak nampak, kiri kanan depan belakang tak nampak. Mana tempat yang nak dituju tak nampak. Dan kita rasakan waktu itu kita ini akan mati. Makanan dah tak ada, apa dah tak ada, tinggal pasir dan kepanasan dia. Waktu itu kita mengharap pada Allah Ta'ala. 1 jam, 2 jam, 3 jam, rasalah air mata ni berguguran. Dan rasalah masa ini memang tak ada harapan dan aku akan mati. Tiba-tiba unta yang kita tunggangi itu dia datang. Waktu tu dia datang, kita dalam keadaan keletihan, lalu buka mata tengok unta tu ada di depan kita. Lalu dia tak lari. Akhirnya kita pun bangkit, tengok unta tu, macam mana perasaan kita? Terlalu gembira kerana dapat menyambung kehidupan kita dari segi akal kita kerana ada makanan dan unta. Maka kegembiraan tu tak boleh kita nak katakan.
Tetapi kegembiraan yang kamu rasa waktu itu penyambungan hayat kamu, maka Allah lebih gembira lagi kalau hamba dia ini minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah jangan ambil ringan, ambil peluang betul-betul. Bila Ramadan ini sampai, di antara mustajabnya doa ialah apabila kita bangkit pada 2/3 malam, iaitu pada waktu bila? Pukul 3, pukul 4. Tetapi syaki-baki dalam 2/3 malam tu ialah pada waktu sahur. Sebab tu bila sampai pada waktu sahur, ambil sembahyang tu, sembahyanglah 2 rakaat, angkatkan tangan, minta pada Allah Ta'ala, ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Sebab Nabi bagi tahu dalam Ramadan ni, Nabi bersabda, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu 'anil nar. Awalnya Allah turunkan rahmat. Sebab apa? Sebab kasih sayang Allah. Allah lihat hamba dia ni, permulaan puasa dia kesian. Allah kesian tengok kita ni berpuasa. Tak percaya tengoklah, esok puasa tengok anak kita. Tengok anak kita, pukul 10 kuat lagi, pukul 3 je dia dah mulalah muka dah kecut. Kita tengok pukul 4 lagi kecut, lembik je. Tu yang dia merengek kadang, ya pergi pasar Ramadan, pergi pasar Ramadan ya. Kita layankan nak makan apa, nak ayam percik, yelah kita belikan. Nak roti john, yelah semua dia nak. Rupa-rupanya bukannya anak je, mak dia pun sama. Subhanallah, muka kecut. Puasa pertama muka kecut. Allah tengok, dia tengok hamba dia, ya Allah. Allah pandang, dia tengok. Dia sanggup ada air kat rumah, dia tak minum. Dia sanggup di bawah tudung saji tu, pukul 6 tu dah ada makanan, dia tak makan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, dibacakanlah hadis semalam kan, ghafara lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa dengan iman dan pengharapan daripada Allah Ta'ala, aku akan ampunkan segala dosa-dosa dia. Maha suci Allah. Jadi kita tak makan, tak minum, Allah tengok kasihan. Itu yang disebut awwaluhu rahmah. Tapi Allah berikan kegembiraan. Nampak kecut-kecut muka tu, Allah beri kegembiraan. Bila Allah beri gembira? Masa buka puasa. Masa buka puasa. Tengok anak-anak kita bila buka puasa, subhanallah. Kalau bawa pergi pasar Ramadan tu, ya Allah, cukup ke satu air kita beli sebungkus? Tak. Dia tengok air katira dia nak, dia tengok air cincau dia nak, dia tengok air tembikai dia nak, dia tengok air teh. Ni dah ada 3 air, dia siap pesan, esok air teh pula ya. Yelah. Bila rasa gembira, bila dia minum berbuka puasa, gembira sungguh. Tapi kita dalam usia yang meningkat ni, kita tak adalah macam tu. Tapi sebahagian ni pun ada juga. Jadi berpada-padalah. Air untuk badan kita ni 1/3, makan 1/3, nafas tu 1/3. Jangan air 1/3, makanan masuk 2/3, takut nafas pendek. Bila nafas pendek, ini yang tarawih dia pun tak larat, bergoncang perut. Sebab itulah ambil bahagian tu 1/3, 1/3, 1/3. Kat Mekah tu bukanya dengan air zam-zam dan tamar je. Tapi dia boleh bangkit bersembahyang sampai tengah malam. Sampai tengah malam tu yang dia keluar tu, dia pergi ke pesisiran Mekah tu, di Masjidil Haram, di mana? Di Madinah. Waktu itulah minta kebab, minta nasi buhari, macam-macam. Dia melantak malam tu. Tapi daripada buka sampai tarawih, makannya sikit je. Ada tak ada pun kahwa yang semua berebut-rebut. Kahwa diisi dalam termos kan? Kahwa. Kita ingat teh, rupanya air sarbat. Air sarbat, air hadir.
air rempah. Arab minum sikit-sikit, kita minum tonggang je. Sebab tu kalau kita tengok orang Arab, dia minum sikit-sikit, cawan dia kecil je. Dia hisap, dia macam hisap sikit-sikit. Dia ambil feeling dia. Kita minum teh mana dia? Panas hisap. Kalau seandainya dia sejuk, beleguk. Arab tak. Jadi itulah. Jadi ibu-ibu ayah mata Allah Ta'ala, itu di antara yang pertama. Selawat. Yang tadi tentang rahmah. Wa awsatuhu, iaitu keampunan. Allah beri keampunan. Semua pada hamba-hamba dia minta Allah semua ampunkan. Yang ketiga itulah itu annar. Allah jauhkan daripadanya ialah api neraka. Dan saya nak bawakan satu hadis lagi dalam bulan Ramadan ini. Nabi SAW disabdakan oleh Nabi SAW dalam mafhumnya, dalam bulan Ramadan ini Allah berikan kepada kita ini dengan 5 keistimewaan. Keistimewaan pertama apa dia? Orang yang berpuasa mulutnya lebih harum daripada kasturi. Ini Nabi bagi tahu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wangi lebih harum daripada kasturi di sisi Allah. Dengan kita pula pukul 4 ke pukul 3 kita suruh isteri kita bau mulut kita, takut nanti pening pula. Isteri kita tunjukkan mulut kita, dia pun pandang kita. Tadi nampak kita satu bayu, satu wajah, tapi dia dah bau kita punya mulut. Dia nampak 3 bayang. Apa sabang ada 3 ni? Dia dah pening lah. Tapi ini di sisi Allah. Itu pertama. Yang kedua, yang ini pun kena ambil berat. Sebab istimewa kata Nabi SAW bulan Ramadan, ada hamba Allah yang tak pernah langsung dia buat dosa. Dia tak pernah langsung hamba Allah ni buat dosa. Dan hamba Allah ni sentiasa berzikir pada Allah Ta'ala, tak putus-putus. Waktu ni, saat ni, hamba Allah ni tak putus-putus, hanya zikir je. Nabi pernah lihat hamba-hamba Allah ni. Pertama, bila mana Nabi SAW sampai, dia lihat hamba Allah ni sentiasa dalam keadaan berdiri. Berdiri ni solat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tengok satu peringkat hamba Allah ni dalam keadaan rukuk dan tak bangun-bangun, rukuk sepanjang-panjang. Dan ada satu bahagian Nabi SAW lihat keadaan dia sujud, tak bangun-bangun. Siapakah ni? Inilah para malaikat. Rupanya siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, start daripada terbit fajar ni, start daripada subuh ni kan, besok lepas dia masuk subuh kita dah tak boleh makan kan. Daripada subuh sampai kita berbuka puasa ni, malaikat dia tak putus-putus doa dia, tak henti-henti. Malaikat doakan pada orang yang berpuasa, dia minta pada Allah, ya Allah, ampunkanlah hamba-Mu ini ya Allah, ampunkanlah hamba-Mu ini ya Allah. Malaikat doa beristighfar untuk kita. Agak-agaklah kalau malaikat tak beristighfar untuk kita, kita mampu tak nak beristighfar daripada terbit fajar sampai buka? Mampu tak? Tak mampu. Percayalah. Pertama tak mampu, mungkin akan rasa penat. Mula-mula bolehlah suara itu keluar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 1 jam pertama boleh sebut. Masuk 1 jam kedua, dia diam. Ada sebut dalam hati, ada sebut nanti. 1 jam ketiga, mata dia dah mula kecil dah. Masuk jam yang keempat, bunyi tidak, buka mata pun tidak, dah lelap lah. Tapi malaikat ni tak berhenti, tak tidur. Sebab malaikat dia tak tidur, dia tak makan, dia tak bernafsu, tak lelaki, tak perempuan. Dijadikan pada dia ni lah doa untuk kita. Tak nak ke kita berpuasa?
Sebab tu kalau orang tahu tentang kelebihan puasa, dia menanti sungguh-sungguh nak sampai pada bulan puasa. Macam kita lah ni, ibu-ibu, ayah-ayah, rasa-rasa tak sabar sangat nak puasa kan. Tapi kalau orang yang tak ada iman, Allah, besok dah kena puasa pula, dia cakap. Padahal inilah peluang kita nak sampai puasa. Kena puasa betul-betul lah. Ambil sunnah-sunnah Nabi SAW, diajar untuk bersahur-sahur. Jadi yang kedua, malaikat doakan yang kepada orang puasa. Yang ketiga, dikatakan oleh Nabi SAW, Allah akan berikan pada hamba-hambanya orang yang berpuasa, iaitu ganjaran syurga. Ganjaran syurga. Satu hadis Nabi SAW dalam mafhum Nabi SAW dalam hadis dia apa? Allah sediakan untuk hamba-hambanya masuk ke dalam syurga ada satu khusus pintu. Khusus pintu tu adalah untuk orang-orang yang berpuasa. Pintu tersebut nama dia pintu Rayyan. Malaikat kata di kalangan puasa ni beratur. Allah dah susunkan orang berpuasa ni ada barisan dia khusus masuk satu pintu. Masuklah kamu, masuk. Ini untuk orang yang berpuasa. Sampai saja dah masuk semua, malaikat pun tutup. Malaikat tutup. Dan dia tak bagi masuk di kalangan orang yang lain. Datanglah malaikat, aku ni banyak infakkan harta aku banyak bersedekah. Malaikat kata pintu tu tak ada. Pintunya yang ada ialah Rayyan, untuk yang berpuasa khusus. Carilah di antara hadis cerita tentang pintu syurga di kalangan orang yang bersedekah. Tapi ada satu pintu, iaitu pintu untuk berpuasa. Maha suci Allah. Yang keempat, Nabi kata kelebihan di bulan-bulan Ramadan ni, Allah akan belenggu pada syaitan-syaitan. Allah ikat syaitan-syaitan. Tapi manusia buat juga maksiat besar. Sebenarnya itu adalah daripada hawa nafsu manusia. Hawa nafsu manusia, perangkap-perangkap syaitan yang ditinggalkan sebelum sampai Ramadan Al-Mubarak. Jadi sebab itulah kelemahan bagi syaitan di antaranya bagi manusia lah, iaitu kan kita dibisik oleh syaitan, tapi diri kita ini akan lemah bila mana kita ini dalam keadaan lapar dan dahaga. Dulu saya ceritakan ada dua makhluk sebelum Allah Ta'ala masukkan pada diri manusia. Satu apa dia? Akal. Satu lagi apa dia? Iaitu nafsu. Allah panggil akal, wahai akal, man anta wa man ana. Apa kata akal? Ana ya Allah, wa anta Rabbi. Akal kata. Akhirnya dia tanya hawa nafsu. Hawa nafsu manusia yang dimasukkan dalam tubuh badan. Man anta wa man ana. Maka nafsu mengatakan ana ya Allah, wa anta ya Allah. Nafsu kata aku, engkau. Nafsu tak mengaku bahawa Allahu Rabbi. Allah bakar dia beberapa tahun. Allah panggil semula nafsu. Man anta wa man ana. Dia kata ana wa anta. Nafsu tak mengaku Allah Ta'ala tu Tuhan dia. Allah hukum dia lagi dengan tempat sejuk beberapa tahun. Tanya lagi, man anta wa man ana. Ana wa anta. Kali ketiga dia tak ngaku lagi. Hawa nafsu yang jahat pada diri kita ni, diri manusia, sebab tu kena buang. Akhirnya Allah letakkan dan tiada layanan pada dia. Maka waktu itu nafsu dalam keadaan keletihan dan terasa azab kali ini. Dibakar dia boleh tahan, di tempat sejuk boleh tahan, tapi Allah biarkan tanpa makan, tanpa minum. Akhirnya dia lemah. Akhirnya dia minta panggil Allah Ta'ala. Lalu Allah tanya, man anta wa man ana. Ana ya Allah, wa anta Rabbi. Baru dia mengaku.
Sebab itulah kita ni dalam keadaan puasa ni, dia akan semuanya akan jadi tunduk. Akan jadi tunduk. Termasuklah nafsu kita ni akan jadi tunduk. Sebab tu bila mana orang yang dalam keadaan berpuasa, Allah berikan bagi dia bukan kekuatan, tapi Allah berikan dengan keimanan. Allah berikan keimanan. Nak buat sesuatu dia terasa. Allah kuatkan keimanan. Bila bulan puasa tu letih-letih pun dia tetap buka Quran juga. Tengok tak, bulan puasa ramai orang pegang Quran. Cuba tengok tak puasa, ramai tak pegang Quran? Ramai pegang phone. Ya, ramai pegang phone. Tapi dalam phone dia baca Quran. Alhamdulillah. Itu pun kalau baca dah. Dan yang kelima, Allah berikan kelebihan bagi orang yang berpuasa. Allah berikan keampunan. Itu yang dalam 3 tu yang tadi. Tapi dalam hadis Nabi SAW itu yang kelima. Dalam hadis Nabi, awwalu rama wa awsatuhum maghfirah wa akhiru ajra'an nar. Rupa-rupanya siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, maka dia akan menanti sampai penghujung Ramadan. Mana pada malam terakhir kita ini meninggalkan Ramadan, iaitu bila hari ini hari terakhir, malam ni dah mula takbir, tunggu saat-saat akhir tu. Siapa yang selesai puasa dengan iman wa ihtisaban, Allah ampunkan semua dosa-dosa dia. Itu yang terakhir Allah bagi. Sebab itulah di kalangan para malaikat dia menangis. Menangis bila Ramadan itu berakhir. Sebab Allah terus tutupkan dia punya hijab doa. Pintu-pintu neraka mulalah dibuka kembali. Dibuka. Sekarang pintu neraka ni maghrib nanti semua Allah akan tutup. Pintu syurga semua dia buka. Pintu-pintu doa ni semua Allah buka. Bila maghrib nantilah. Sebab tu doa yang tadi mula-mula tu kita kena baca. Minta Allah terima amalan kita. Tapi bila sampai Ramadan berakhir, maka tutuplah segala doa. Itu yang malaikat menangis. Malaikat balasan dia Allah Ta'ala letakkan pada syurga. Tapi malaikat menangis tengok kita. Ya Allah, kita pula terbalik sampai hujung Ramadan. Selamat Hari Raya, ya Allah. Dia punya gema nak berhari raya tu kadang sampai lupa. Yang itulah saat-saat akhir kita banyakkan amalan. Malam-malam itulah kita kena banyak buat amalan. Tapi ramai juga lah buat malam Qiyamul Lail. Berapa ramai orang bangun. Masjid-masjid banyak buat program Qiyamul Lail. Malahan tempat lain pun buat Qiyamul Lail. Bukan kat masjid pun banyak juga. Kat mana? Pasar-pasar Ramadan. Yang hujung-hujung itulah yang jual murah. 3 balang RM30. Kalau sekarang 3 balang dia jual RM70-80. Tapi malam Ramadan nak raya 2 balang RM20 3 balang. Oh, kuih-kuih raya. Itu yang dia nunggu je. Betul kan? Banyak. Sebab nak habiskan stok. Besok nak raya, dia jual murah-murah. Boleh ke Ustaz beli? Belilah, tak jadi masalah. Dah beli balik. Dah balik buatlah amal. Tak jadi masalah. Ini di antara yang duduk daripada malam sampai pagi, sampai sahur. Pusing. Malam macam siang. Padahal malam. Tengah malam. Jadi, hujung Ramadan Allah ampunkan. Sebab itulah, puasalah betul-betul. Dan di antara amalan yang kita nak buat bulan Ramadan, yang pertama sekali kita kena banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Seboleh mana kita minta ampun pada Allah, mintalah bulan Ramadan ni. Sebab khutbah semalam pun bagi tahu, belum tentu kita sampai Ramadan yang ini kita akan jumpa Ramadan yang akan datang. Belum tentu lagi. Sebab Allah Ta'ala nak tarik seorang dengan kehendak dia saja. Mungkin kita sihat, kawan kita sakit, kawan kita jumpa Ramadan tahun depan, kita pula pergi. Mana kita sangka? Kita tak sangka.
Kita tengok pakcik kita macam-macam penyakit ada. Jantung ada, kencing manis ada, buah pinggang ada. Kita tengok je, masuk hospital, keluar hospital, masuk hospital, keluar hospital. Kita ni sihat walafiat. Sampaikan kita tengok beberapa kali dia dalam keadaan sangat kata dah nazak dah. Tapi hidup lagi. Kita menafsirkan bahawa tengok macam tak lama lagi lah. Rupanya yang pergi tengok tu balik aksiden, dia mati. Ini kehendak Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah Ramadan ni ambil betul-betul. Sebab belum tentu kita akan jumpa pada tahun hadapan. Dia tinggal berapa jam lagi. Saya nanti saja ni Ramadan ni tuan-tuan. Sebab Allah nak bagi kat kita. Minta. Sebab tu kita pun doa, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Pertama istighfar. Yang kedua doa. Doa ni jangan putus-putus. Mintalah pada Allah Ta'ala. Sebab Allah nyatakan daripada cerita puasa tu kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ayat seterusnya ayyaman ma'dudat, terusnya syahrul ramadan allazi unzila fil Quran, ayat seterusnya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Minta pada Allah Ta'ala. Tak kira pada waktu bila pun minta. Yang mustajab tu 2/3. Tapi sebenarnya antara doa mustajab ialah lepas daripada solat. Antara doa yang mustajab Allah angkatkan, sesiapa yang lepas daripada solat angkatkan doa. Sebab tu lepas doa, lepas solat tu bacalah doa. Panjang-panjang sikit minta pada Allah Ta'ala. Kalau tak tahu apa benda yang kita baca dalam bahasa Arab, doa macam Bilal tadi kan, dia baca doa dalam bahasa Melayu. Allah faham tak? Allah tahu. Cakaplah bahasa apa sekalipun, Allah tahu. Kadang tak lafaz, Allah dah tahu dalam hati kita. Tak ajalah pada Allah Ta'ala. Minta selagi ada, minta. Allah suka pada hamba-hamba yang mengharap keredaan daripada dia. Doa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mulai hari ini dah bolehlah cari kita punya infak untuk Ramadan. Infakkan untuk Ramadan. Sediakan. Sebab Allah akan gandakan. Sebab tu kita tengok program macam-macam. Saya ni macam-macam grup ada. Grup ulama, grup ufas, grup di kalangan yang cinta pada agama, macam-macam. Dia susun 1 sampai 30. Saya tengok 1 sampai 30, dia beritahu ini untuk meraihkan buka puasa pada madrasah, pelajar-pelajar lebih kurang dalam berapa ratus orang. Sila masukkan nama anda untuk memberikan infak berbuka puasa. Sekejap saja terus masuk sup. Dia kata satu hari untuk belanja budak-budak yang hafal Quran ni, untuk tahfiz ni, ialah sebanyak RM250. RM250. Saya tengok sekejap dah penuh. Bayangkanlah ibu-ibu, ayah-ayah. Budak-budak yang hafal Quran tu, ada berapa ratus tu, dia nak hafal Quran, dia nak berbuka puasa. Lalu duit yang kita bagi ni, dia belikan juadah untuk budak-budak itu berbuka puasa. Budak-budak itu kalau seandainya ada 100 orang, dia menghafal tu, orang menghafal Quran bukan baca Quran. Menghafal Quran ni dia kena ulang, banyak kali ulang baru boleh masuk. Budak kelas Quran kalau ikut tertib dia, subhanallah. Saya duduk Pakistan ni, ibu-ibu, ayah-ayah, ikut tertib Pakistan. Saya hilang suara ni dekat 1 minggu. Macam dia punya peti suara saya ni macam pecah. Berenjut dia baca, berenjut dia baca, tak berhenti. Bangun pagi pukul 4.30, basuh tangan, bersihkan kita punya muka, tak mandi. Terus ambil sembahyang, terus pergi ke kelas. 4.30 pergi kelas. Buat apa? Terus mengaji. Berenjut mengaji sampailah jam 6. Jam 6 berhenti, bangun, terus masuk ke saf solat. Tunggulah azan
Azan masa tu pun masih lagi mengaji ulang. Sampailah 6.40 baru sembahyang subuh. Sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh dia bagi rehat sampai 7.30. 7.30 masuk lagi, mengaji lagi. Mengaji sampailah dalam pukul 9 ke pukul 10 dia rehat setengah jam, masuk lagi mengaji sampailah pukul 12 dia rehat 1 jam untuk qailulah. Qailulah kita kena sunat tidur. Lepas tu pukul 1 masuk ke dalam masjid. Dalam masjid nanti zuhur. Nanti masuk je zuhur, terus sembahyang. Lepas sembahyang terus masuk kelas, mengaji lagi sampailah pada waktu asar. Asar pergi masjid ni, surau ni, pergi sembahyang. Lepas sembahyang tu barulah rehat. Rehat dia lebih kurang dalam sampai pukul 5.30. 5.30 dah masuk dalam kelas, mengaji lagi. Itu je kerjanya. Bayangkan kerjanya itu saja bulan puasa. Dan akhirnya dia bagi buka. Kalaulah budak-budak tu berbaca Quran, satu huruf tu dalam bulan puasa bukan 10 Allah bagi, 10 kali ganda. Alif Lam Mim 30 pahala. Bulan puasa Allah bagi 300. Budak-budak ni membaca. Sebab itulah bila orang tahu tengok infak Ramadan, subhanallah, tu kejap penuh. Dia menghafal kat madrasah, dia masak kat madrasah, bagi makan pun masa kat madrasah. Saya duduk Pakistan. Kawasan dia besar. Kawasan dia lebih kurang dalam kawasan masjid lah. Ada bangunan. Setiap kali saya datang, dia pergi ke kantin tu, tengok ada 2-3 ekor kambing terikat kat mana, kat tiang. 2-3 ekor. Lepas tu dia sembelih. Sembelih ni sekali sembelih pelajar ramai. Tak besok kita tengok dari sembelih tu datang lagi. Ada lagi 2-3 ekor. Orang infakkan rezeki dia. Masya Allah. Sebab itulah, simpanlah, keluarkan duit kita ni, sediakanlah untuk 30 hari. 30 hari ni sediakan. Patut semalam dah standby dah, jumpa dengan Bilal ke. Ni bank kita yang kat masjid ni biasanya tabung Jumaat. Duit RM5 ambil. Tak ada duit RM10 ambil. Kalau nak lagi tinggi RM20. Nak lagi tinggi RM50. Nak lagi tinggi RM100. Kalau RM100 satu hari, RM3,000. 50 RM1,500. Jadi inilah kalau nak buat kebaikan bulan Ramadan. Yang keempat ialah Quran. Quran jangan tinggal. Bacalah Quran. Ini yang keempat. Dan suasana ni akan kita rasa bulan Ramadan, rajin baca Quran. Sungguh bacalah Quran. Tapi kalau seandainya kita ni baca Quran kita ni tak berapa lancar, tak apa, kita tadarus, baca sikit-sikit tak apa. Tapi kalau seandainya kita khawatir kita ini banyak salah, bacalah yang kita tahu, yang kita yakin bacaan kita. Mana-mana pun saya bagi tahu, iaitu yang paling mudah suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Saya dah terangkan kan pada bulan lepas. Nabi yang menyatakan siapa yang mengamalkan suratul Ikhlas 10 kali dalam satu hari. 10 kali, bukan straight. Maknanya dalam satu hari 10 kali. Maka Allah balas, kata Nabi, disediakan satu mahligai dalam syurga. Bila kita nak buat lagi, waktu ni lah. 10 kali je. Banyak Ustaz 10 kali. Kalau banyak 10 kali itu sekali baca, buatlah sikit-sikit. Kita ada sembahyang 5 waktu kan. Satu waktu baca 2 kali. Maknanya subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isyak 2 kali. 2 kali tu pun banyak Ustaz. Kalau banyak, kita belah 2. Sebelum subuh 1 kali, selepas subuh 1 kali. Sebelum zuhur 1 kali, selepas zuhur 1 kali. Susahlah Ustaz. Kalau susah kau baring, kita bacakan Qul Huwallahu ahad ramai-ramai. Nak tengok dia duduk baca ke dia akan baring seterusnya. Biasanya kita baca Qul Huwallahu ahad bila mana? Bila dah mati kan? Malah dah sembahyang tu.
Kita sembahyangkan imam qul Allahu ahad Allahu samad. Untuk siapa? Si mati. Kalau itu pun berat nak baca qul Allahu ahad, engkau baring, kita ramai-ramai keliling. Tapi syarat engkau baringlah. Kita baca qul huwallahu ahad, nak tengok resah ke tak dia. Bacalah qul Allahu ahad. Hebat daripada suratul Ikhlas, ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara 4 yang saya bagi tahu benda-benda yang besar. Yang besar dalam puasa ni kita jangan tinggal. Tapi selebihnya banyak lagi. Ibu-ibu boleh infakkan Ramadan ni, kita berbuka puasa, edarkan makanan, tu banyak lagi. Tapi yang 4 ni kita jangan tinggalkanlah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah mata Allah Ta'ala, berkesempatan Ramadan yang akan tiba ni, saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak kepada ibu-ibu, ayah-ayah. Sepanjang pengajian kita lepas ni, kita akan sambut Ramadan. Saya minta ampun, minta maaf andai ada keterlanjuran kata-kata daripada saya, terkasar bahasa saya ataupun gurauan saya minta ampun, minta maaf. Bagi saya halalkan segala apa yang saya sampaikan kalau itu menjadi manfaat ilmu bagi ibu-ibu, ayah-ayah. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan yang baik pada ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah yang hadir. Dengan kesihatan yang baik, kewalafiatan yang waras, kita boleh beribadah dengan sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada segala penyakit-penyakit walaupun wabak yang ada sekarang ni. Dan mudah-mudahan apabila kita tiada lagi kat dunia, sampai ke akhirat, Allah satukan kita semua dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Wa ghafirallahu lana wa lakum ya karim rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pengetahuan ibu-ibu, ayah-ayah, kitab Riyadhus Shalihin yang Jakim keluarkan ni, saya menanti bertahun, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Jadi hampir dekat 5-6 tahun Jakim tak keluarkan buku ni. Ini baru sebulan lebih ke 2 bulan lah kitab ni dah dikeluarkan kembali. Cetakan yang keberapa saya tak tahu. Dan kalau ibu-ibu, ayah-ayah nak jadikan rujukan pengajian kita, kitab Riyadhus Shalihin ni ada jual, di mana di Kedai Saleh atau Belwen. Dia dah ada. Sekarang kita mengaji dalam kitab satu ni, jilid 1, dia semua ada 6 jilid. Dia ada 6 jilid, ni kitab pertama. Dan kalau boleh di rumah kita biarlah ada kitab, satu di antaranya kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira lah sama ada Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari ke, Muslim ke, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasa'i ke, tak kisahlah. Sebab di antara alim-alim ulama kata, biar rumah kita ni ada satu di antaranya kitab hadis, sebab di dalamnya terdapat nama-nama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan satu tetapi beratus daripada kitab ni ada nama-nama Nabi. Mudah-mudahan rumah kita ini datangkan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.